Ustaz, boleh bertanya mengenai isu GISB sikit? Semalam ahli parlimen Majid Tanah YB Masa Niati ada membangkitkan di parlimen. Beliau mendakwa isu penahanan dan menyelamatkan kanak-kanak GISB ni mengelirukan. So ada yang didakwa, ada yang diselamatkan bukan di rumah yang didakwa berlakunya jenayah itu dan macam-macam lagi lah. Ya, saya menjawab dia tak ada dalam dewan. Sebenarnya kebanyakannya mereka ini mendengar daripada social media. Jadi macam kita sebagai JKM, kita mengikut di mana polis bawa kita. Tapi tumpuan kita hanya kepada kanak-kanak. Sebab itulah di bawah kita punya kumpulan kumpulan sasar kita. Dan kalaulah polis membawa kita ke tempat lain, itu polis punya kerja, bukan kita. Cuma kalau dia pergi ke tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak melibatkan kanak-kanak, kita tak terlibat lah. Cuma kita hanya bersiap sedia kalau melibatkan kanak-kanak. Cuma mungkin pihak polis, mereka pergi ke tempat-tempat premis ini yang mereka tahu memang di bawah GISB. Jadi kalau sebagai orang luar nak mengatakan kita hanya pergi ikut suka hati, tidak. Memang pihak polis sudah memang bersedia dari awal. Mereka telah menjalankan siasatan dari awal ataupun dia punya kajian dari awal. Kajian lah, betul lah. Mereka lebih mengetahuinya. Cuma yang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, ia hanya mensasarkan kepada kanak-kanak. Dan kalaulah kanak-kanak itu ataupun ibu bapaknya ada di situ, sebab ada satu kes yang tular video mengatakan dia hanya menyewa tempat itu. Itu kerana kita tidak ada bukti betul-betul dia menyewa. Jadi dia bukan jadi dari ahli GISB. Jadi dia dilepaskan oleh polis. Dan lepas tu anak dia pun kita kembalikan seperti mana yang dia kehendaki. Dia nak kita pergi hantar minta OYLS, iaitu ibu saudara dia menjaganya, kita serahkan. Jadi anak itu tidak termasuk dalam pengiraan kita. Jadi kita tidak sembarangan, ya, sebab kita tidak mahu memisahkan anak dengan ibu bapa. Jadi kebanyakannya adalah melibatkan kanak-kanak yang ada bersama kita sekarang yang tinggal 560 itu. Dan ada yang mengatakan kenapa 560, kenapa lagi ada 558 yang 2 orang itu bersama dengan ibunya. Itu bukti kita tidak mahu memisahkan ibu dengan anak. Jadi itulah keadaannya. Jadi kita tak sembaranglah pergi ke rumah yang seperti mana yang di allege lah, dituduhkan. Saya hanya mengharapkan, saya minta kerjasama pihak media. Terima kasih banyak-banyak. Kita mengharapkan agar orang di luar sana jangan mendengar apa yang dicakap melalui social media saja. Saya juga ikuti, so saya nak tahu yang dikatakan itu adalah matching dengan apa yang berlaku. Sebab apa yang berlaku di Padang tu saya turun sendiri. Saya tahu apa yang berlaku. Cuma saya tak masuk dalam social media kerana tempat itu sepatutnya tempat selamat. Orang sepatutnya tidak bercerita sangat. Ramai orang datang nak pergi nak menunjukkan, nak membantu. Kami bukan menolak, tetapi kita sepatutnya menjaga mereka ini di tempat yang selamat, dan mereka ini masih dalam siasatan. Dan mungkin ada yang nak bertanya mengenai mengatakan ada ibu bapa yang telah datang untuk nak menuntut anaknya. Kita tidak melarang, sebab memang kita sudah menerima kalau semalam saya cakap dengan Dewan ada 200 gitu. Jadi memang ada dalam senarai kita, dan dalam 200 itu kita masih menyiasatlah. Sebab apabila kita ambilkan anak-anak itu dan simpan di dalam perlindungan kita memohon dari mahkamah. Jadi kita tak dapat mengeluarkan begitu saja, lepaskan kanak-kanak itu. Kita perlu juga memohon dari mahkamah. Tetapi juga perlu ada siasatannya kepada ibu-ibu yang menuntut itu. Sama ada itu betul-betul ibu dia. Kalau betul-betul ibu dia, kita pun tak nak simpan anak mereka. Because it's going to be our own, kita punya bukan masalah lah, cabaran bagi kita juga mencari ke mana nak jaga mereka lagi. So kalau betul-betul ini adalah anak mereka, kita akan kembalikan, tetapi kita perlu mematuhi undang-undang yang sedia ada. Malah ada di kalangan kanak-kanak ini tidak tahu ibunya. Saya sebut dalam dewan semalam, dia tak tahu, dia tak kenal. Jadi sebab itu kita tak boleh sembarangan. Dia kan claim, saya telah minta untuk mengambil anak saya. Kalau betul-betul itu anak dia, kita dapat buktikan
Alhamdulillah kita dapat keluarkan anak dia. Tapi again mesti mematuhi peruntukan memohon dari mahkamah ya. Jumpa ibu bapa boleh dibenarkan kalau dia nak jumpa. Setakat ini belum lagi ya. Belum lagi kerana bila itu dah dibuka, the minute you buka floodgates tu, ianya akan menjadi ramai yang bukan ibu bapa pun akan datang. Sebab kita dapat memahati ada tempat-tempat kita ada orang yang mengintai di luar sana. Jadi kita tidak tahu ini sama ada ini bapa ke siapa. Jadi kita tak dapat sembarangan. Sebab itu tempat itu dikatakan tempat selamat. Bila kita tempat selamat itu, kita the first thing that kita perlu buatlah tempat itu mesti perlu betul-betul selamat. So sayang sign tu. Okay, last question. Last question. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kawalan polis lah untuk Kita memang ada guard lah dekat. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Okay, thank you. No, because the thing is, the first one yang kita simpan ni, yang kita lindung ni for 2 months. So after that, kalau semuanya okay, we have to release. Tapi kalau masih ada di antara mereka masih belum dapat dikeluarkan for certain reasons, legal reasons especially, so we have to keep them. But to keep them also, we have to reapply. Jadi we have to apply for extension. Dia first procedure tu ada 2 months, and then 2 months, the last one will be 3 years kalau perlu. So far ini maybe by early next month we have to release yang ni kalau dapat dibuktikan that they are the children of the yang mothers yang menuntut tu.